Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Moga murid-murid sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran. Sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru. Sebelum itu, buka buku teks bermuka surat 132. 132. Pada hari ini kita akan belajar satu tajuk yang baru dalam bidang adab di bawah unit 3, Zikrullah penenang jiwa. Apa yang akan dibincangkan pada tajuk ini adalah tentang adab-adab terhadap Allah. Adab-adab terhadap Allah. Seperti yang mana kita tahu, kita perlu sentiasa mengamalkan adab terutamanya terhadap Allah, adab terhadap manusia dan adab terhadap alam sekitar. Jadi, pada kali ini kita akan tekankan adab terhadap Allah. Antara adab terhadap Allah yang kita akan pelajari pada hari ini adalah tentang adab berzikir. Cara untuk kita beradab kepada Allah antaranya adalah zikir. Apa contoh zikir? Nanti kita akan belajar apa dia contoh-contoh zikir. Selain itu, apakah adab-adab terhadap Allah selain daripada zikir? Mari kita sama-sama tengok kelima-lima gambar. Kelima-lima gambar ini menunjukkan adab terhadap Allah selain daripada berzikir. Yang pertama, kita sentiasa mensyukur. Sentiasa bersyukur atas nikmat yang kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat gambar yang di sebelah. Adabnya adalah sentiasa bertaubat atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, sentiasa menuntut ilmu. Yang keempat, membaca Al-Quran. Itu dia adab-adab terhadap Allah selain berzikir. Dan yang terakhir yang kita akan belajar pada hari ini adalah berzikir sebagai tanda kita beradab kepada Allah. Apakah maksud berzikir, murid-murid? Ustaz akan terangkan apa maksud berzikir sebentar sahaja lagi. Cuba perhatikan kotak yang berwarna biru di atas. Ni, di sebelah kiri. Mari sama-sama kita membaca pengertian zikir. Zikir ialah mengingati Allah. Zikir ialah mengingati Allah. Zikir boleh dilakukan sama ada dengan hati, lisan atau perbuatan. Zikir ini bermaksud kita mengingati Allah dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Contoh, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ustaz pasti
Ramai murid-murid yang telah membaca zikir ini ketika selepas solat dan sebagainya. Jadi, kita tengok muka surat 133. Kita tengok contoh-contoh zikir pada kotak yang berwarna pink. Contoh-contoh berzikir yang pertama adalah Subhanallah. Ikut sama-sama Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Yang kedua, Alhamdulillah. 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 Yang ketiga, La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan yang terakhir adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setiap zikir-zikir ini perlulah bersesuaian dengan tindakan yang perlu kita laksanakan. Contoh, apabila kita membaca Subhanallah, apa tindakan yang perlu kita laksanakan ialah seperti menjaga alam sekitar. Itu contoh. Yang kedua, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita mensyukuri nikmat Allah. Jadi tindakannya, contohnya, kita tidak boleh membazir makanan. Yang ketiga, La ilaha illallah. Tindakannya, kita sentiasa mematuhi peraturan jalan raya. Yang terakhir, Allahu Akbar. Apabila kita melihat sesuatu keindahan alam. Kita melihat contohnya gunung ganang. Kita melihat pantai. Apa yang kita perlu lafazkan adalah lafazkan zikir Allahu Akbar. Itulah kesemua contoh-contoh berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh bagaimana kita untuk mengingati Allah. Terdapat banyak lafaz-lafaz zikir yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian. Seperti keempat-empat yang telah kita belajar sebentar tadi. Apa manfaatnya? Apa kepentingannya sekiranya kita mengamalkan adab berzikir? Yang pertama, cuba lihat pada kotak yang berwarna hijau. Saya mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kita berzikir, kita mengikut sunnah Rasulullah SAW dan kita juga akan mendapat pahala. Yang kedua, hubungan saya dekat dengan Allah. Kalau awak melafazkan zikir, hubungan awak dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu semakin dekat. Yang ketiga, ibadah saya lebih sempurna. Awak menunaikan solat, disudahi dengan zikir, melengkapkan ibadah kamu menjadi lebih sempurna. Dan yang terakhir, tujuan kita berzikir ni, kepentingannya supaya jiwa berasa tenang. Tetapi apa dia akibat sekiranya tidak beradab semasa berzikir? Apakah akibat kita mengabaikan adab berzikir? Yang pertama, saya lalai daripada mengingati Allah. Awak lalai daripada mengingati Allah sekiranya tidak berzikir. Yang kedua, menjauhi hubungan dengan Allah.
Kita sepatutnya hidup di dalam dunia ini, tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi hubungan kita dengan Allah semakin renggang kerana tidak berzikir. Sekiranya awak tidak berzikir juga, yang ketiga, mudah untuk membuat dosa. Mudah untuk awak tak dengar cakap ibu bapa, tak hormat guru dan lain-lain. Dan yang terakhir, tidak mendapat keampunan Allah. Kita berzikir untuk kita mendapatkan keampunan kepada Allah. Untuk mendapatkan keampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita perlu sentiasa berzikir. Tapi kalau tidak berzikir, kita sukar untuk mendapat keampunan Allah. Kerana berzikir ini merupakan satu ibadah yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak leka dan sentiasa mengingati Allah walaupun di mana kita berada. Sama ada di masjid, di surau, di rumah, di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid dan sentiasa mengamalkan adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.